Audio system. Ramai mengenali audio system ataupun dipanggil PA system. Kita mampu membeli berbagai jenis peralatan dalam audio system itu sendiri. Tetapi di Malaysia ramai mengenali peralatan itu dengan sebutan PA system. Ramai yang menggunakan PA system untuk kenduri kahwin, PA system untuk masjid, PA system untuk dewan dan juga dewan-dewan besar di jabatan kerajaan. Kemampuan membeli audio system adalah satu perkara yang mudah sebab hari ini audio system lebih murah jika dibandingkan suatu masa dahulu. Membeli audio system seperti kita membeli mixer audio, baik mixer tu analog ataupun mixer tu digital. Kita membeli mixer yang 4 channel, 8 channel, 12 channel, 16 channel, 36 channel dan berapa banyak channel pun kita mampu membeli. Dan kita beli yang kedua iaitu keperluan yang penting di dalam audio system ialah amplifier. Amplifier ni kita boleh beli dengan berbagai size. Kita nak beli 300 watt, 500 watt, 800 watt, 2000 watt, kita mampu beli. Untuk kemampuan speaker yang kita beli. Size speaker pula. Kalau kita beli size speaker 12 inci, 15 inci, ataupun 10 inci sahaja, terpulang kepada anda. Anda nak beli speaker tu berbagai jenis dan juga keperluan-keperluan wajib yang kita rasa untuk nak lebih sedapkan lagi sound itu, kita beli equalizer. Satu perkara yang kita boleh beli. Kita nak beli yang digital, kita nak beli yang analog, kita nak beli yang berbagai pattern yang kita suka. Tetapi sejauh mana kita pandai mengendalikan equalizer itu sendiri. Ada juga yang mencadangkan kita beli efek ataupun processor untuk sound itu kita boleh beggar mengikut kemampuan kerja-kerja kita. Okey, bila kita beli mixer, sejauh mana kita mengenali tentang mixer itu sendiri? Sejauh mana kita mengenali tentang gain yang ada dalam mixer itu sendiri? Sejauh mana kita mengenali tentang phantom power dalam mixer itu sendiri? Dan sejauh mana kita mengenali tentang high, tentang low, tentang mid. Hari ini konsep dia bila kita bekerja dengan orang yang dah lama, bila dia pencen, dia kata tak perlu ubah, tak perlu setting. Itu je. So sama juga bila berlaku sesuatu buzzing, berlaku masalah dari segi sound, dari segi humming, dari segi feedback. Contoh bila kita menghadapi masalah buzzing. Buzzing tu bunyi treng. Dari tahun ke tahun kita tak dapat mengatasi masalah buzzing begitu. Dan kita juga menghadapi masalah buzzing bila kita menggunakan laptop sebagai playback, video playback, music playback. Laptop hari ini bila kita sambung kepada audio system kita akan datangkan satu masalah 5 watt. Okey, power yang datang daripada laptop itu sendiri. Sampai sudah memang tak dapat nak menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, masalah dari segi popping. Bila mikrofon yang kita beli, jenama Shure, AKG, Sennheiser dan berbagai lagi. Ada yang beli yang mahal, ada yang beli yang murah. Cuma bila kita bercakap menggunakan dia, peak dia, popping dia akan meletup-letup, pop, 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 pop. So dia mengganggu penonton sebenarnya. Jadi kita perlu faham tentang bagaimana penggunaan mikrofon itu sendiri sebenarnya bila kita pandai setting dalam audio. Ada juga yang mengatakan bahawa penceramah ataupun tetamu kita yang akan berucap di hadapan, dia tidak boleh bergerak. Dia perlu tegak di situ saja. Dia tidak boleh ke kiri. Kalau ke kanan saja, feedback. Sound feedback itu bunyi. Bila ke kiri, menjerit dia. Adakah ini dianggap kita boleh terima? Tapi sebenarnya ini adalah masalah di dalam audio system itu sendiri. Dari segi setting dan pelaksanaan audio system itu kita perlu faham. Selalunya bila kita beli equalizer, selalu dia mengatakan equalizer ni berkonsepkan senyum, melengkung. Adakah itu satu sahaja yang kita akan gunakan sepanjang dari awal kita beli? Mungkin juga ada yang meletakkan dia berkonsepkan melengkung ke bawah, iaitu masam. Apa fungsi dia? Apa kegunaan dia? Dan juga cara-cara lain macam mana kita nak buangkan feedback, macam mana kita nak buang dia punya popping, macam mana kita nak buang dia punya humming. So kebanyakan equalizer juga berfungsi dalam membantu kita menghasilkan kualiti yang baik. Yang ingin belajar, sebab setiap jabatan mampu membeli peralatan-peralatan baru. Setiap jabatan perlu upgrade teknologi daripada zaman analog kepada zaman digital. Tetapi sejauh mana kita upgrade ilmu, kemampuan dan latihan
untuk mengendalikan peralatan-peralatan itu yang patut kita fikirkan. Sebab tu hari ini, selain daripada kita beli peralatan, kita juga patut tingkatkan ilmu, tingkatkan kemampuan ataupun knowledge kepada kaki tangan kita yang mengendalikan dia. Sebab sesuatu event yang besar, ingat, terletak juga kepada audio system itu sendiri. Kehebatan penghasilan penerbitan ataupun apa saja yang melibatkan tayangan ataupun apa saja yang untuk dapatkan kualiti yang baik terletak juga kepada penjaga audio system itu sendiri. Sebenarnya sesuatu yang kita nak lakukan, kita melihat kepada semua aspek dia. Jadi kurang-kurangnya kita memberi pendedahan, memberi ilmu kepada kaki tangan kita di atas kepandaian mengendalikan audio system. Kami di Framinda melakukan kursus-kursus berkaitan dengan audio system secara 70% hands-on practical. Kita nak peserta itu sendiri datang ke depan, handle equipment yang kita sediakan, keseluruhan equipment kita sediakan supaya memudah sepanjang proses kursus itu berjalan. 30% adalah teori yang kita memperkenalkan setiap peralatan itu mesti disambung dengan peralatan yang kedua lebih tepat dan mengikut kepahaman yang betul melalui teori dalam audio system itu sendiri.